sempurna dengan sambutan Bulan Kemerdekaan 2022. Saya juga turut mengalu-alukan dengan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang berada di PSB serta semua yang turut mengikuti webinar ini secara live dan YouTube secara live, iaitu di FB dan juga YouTube Perpustakaan Sultan Badri Shah. Saya Asmadi Muhammad Ghazali sebagai moderator untuk webinar pada hari ini, dan bersama-sama saya pada hari ini panel jemputan kita yang berusaha Encik Muhammad Herman Roslan. Assalamualaikum Encik Herman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay. Baik, sebagai mukadimah, saya ingin memperkenalkanlah panel jemputan kita ni, iaitu Encik Muhammad Herman Roslan. Beliau dilahirkan di Perak dan dibesarkan di Kedah. Berkhidmat sebagai penjawat awam dan pernah berkhidmat di negeri Pahang, dan kini beliau kembali dan berkhidmat di Kedah. Pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang sejarah di USM dan juga merupakan ahli seumur hidup dan juga Exco Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, dan kini beliau sedang melanjutkan pengajian di peringkat sarjana, iaitu dalam bidang sejarah gunaan di UUM. Sidang hari ini sekalian, beliau mempunyai minat yang begitu mendalam terhadap penyelidikan sejarah, warisan dan kebudayaan negeri Kedah, dan kini sedang menyiapkan pelbagai penulisan buku dan artikel berkenaan sejarah dan warisan negeri Kedah, khususnya di era pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah, iaitu di antara 1803 hingga 1845. Sehingga kini beliau sangat aktif di dalam bidang penulisan dengan mempunyai 2 artikel jurnal di peringkat nasional, 8 buah buku sejarah dan 5 bab dalam buku. Kemudian dari tahun 2018 sehingga kini, beliau telah dijemput sebagai panel penceramah di 36 program dan seminar berkaitan dengan pensejarahan di peringkat komuniti, peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Justru beliau merupakan individu yang tidak asing lagi dalam dunia pensejarahan negeri Kedah. Seorang aktivis sejarah yang sangat aktif, bukan sahaja menulis kertas kerja dan buku, malah banyak juga menghiasi di saluran-saluran sosial media berkaitan dengan sejarah, khususnya sejarah negeri Kedah. Dan sosok inilah yang banyak berjuang di dalam memertabatkan maklumat dan data berkaitan sejarah dan ataupun kita katakan sebagai mencabar sejarah. Itu prinsip beliau ya. Sejarah harus dicabar supaya ia terus berkembang. Betul Encik Mano? Baik. Ya. Sebelum itu sebagai pengenalan untuk kita memberi idea juga kepada Encik Herman. Sebelum saya memulakan bicara merdeka ini, webinar pada hari ini, ingin saya jelaskan kandungan webinar pada hari ini adalah menjurus atau bertemakan kepada pahlawan kemerdekaan. Jadi selalunya apabila kita membincangkan dan mengingati tentang aspek kemerdekaan, maka kita tidak akan dapat lari dari membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah tanah air, khususnya sejarah di negeri Kedah. Sedang hadirin sekalian, perbincangan kita pada hari ini insya-Allah sebenarnya adalah untuk mengaitkan elemen pahlawan kemerdekaan di negeri Kedah di dalam menerapkan semangat jati diri di kalangan generasi muda, khasnya para mahasiswa UiTM. Dan di samping itu juga kita berharap agar webinar ini dapat menyemai semangat patriotisme. Kenal dan cinta sejarah, maka akhirnya akan cinta kepada agama, bangsa dan negara. Dan tema Hari Kebangsaan pada tahun ini iaitu kali yang ke-65, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Dan tema ini dilahirkan, saya juga tadi ada Google sikit berkaitan dengan bagaimana tema ini dilahirkan. Tema ini dilahirkan di atas penghargaan kepada kita semua rakyat Malaysia di atas sifat keprihatinan, sifat kesungguhan kita, sifat ketabahan rakyat Malaysia semasa kita sedang menghadapi cabaran sebelum ini, dugaan dan cabaran menghadapi pandemik COVID-19, dan kini kita berada di fasa endemik. Jadi
bagi peminat-peminat Encik Herman kalau kita nak dengar cerita perang musuh bisik ataupun perang Kedah Siam 1821 1842 ni, maka mungkin ramai yang dah dengar, kan, ramai yang dah ikut. Dan saya percaya jugalah walaupun kita kata ramai yang dah dengar, tapi mungkin juga ada lagi yang masih belum mendengar kisah epik peperangan termasyhur di negeri Kedah ini, walaupun dia orang Kedah Jadi nak salahkan mereka pun kita pun tak boleh, sebab bila kita lihat balik mainstream ataupun arus pendidikan sejarah di Malaysia ini, saya ambil contoh lah Encik Manan, saya ambil contoh buku teks sekolah menengah Saya juga ada refer jugalah buku teks sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah. Tidak ada secara langsungnya menyebut tentang perang musuh bisik. Dan sekaligus secara detail berkaitan dengan dua pahlawan kita, Tunku Kudin dengan Tengku Muhammad Saad, memang jauh sekali lah memang tak ada. Dan ramai lagi lah selain daripada dua orang ni, ramai lagi pahlawan-pahlawan negeri Kedah yang terlibat dalam perang musuh bisik itu tidak didendangkan secara maya ataupun secara lebih detail Dan kalau kita nak compare, kita banyak didendangkan dengan sejarah Melaka. Adalah sikit lah, kalau saya refer buku-buku teks ni, disebut sikit lah Kedah tua, zaman Kedah pun ada sedikit lah. Dan saya pun turut mengakui lah kegemilangan sejarah Melaka ini, dan orang kata gemilang jugalah, tetapi apalah kiranya sejarah Kedah juga turut kita angkat setanding dengan sejarah Melaka. Dan begitu juga kalau kita lihat berkaitan dengan tokoh-tokoh pahlawan yang didendangkan dalam mainstream sekarang Contohnya saya ambil contoh seperti tahun 1831. Tahun 1831 ni sama macam Tunku Kudin walaupun Tunku Kudin dia start dengan 1829 dulu tapi dia kalah, tapi secara rasminya disebut 1831. Dan waktu itu Dol Said di Melaka. Dol Said diceritakan di Melaka 1831. Kemudian kita pergi ke Sarawak, pahlawan Rentap dan Syarif Masahul 1844 dengan 1859. Kemudian kita ke Perak, Datuk Maharaja Lela tahun 1874, Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan tahun 1875. Kemudian di Pahang, tiga orang, Datuk Bahman, Tok Gajah dan Mat Kilau 1891, 1892 dan 1894. Kemudian kita ke Sabah, Mat Saleh dan Antenom tahun 1897 dan 1915. Kemudian ke Kelantan, Tok Janggut pada tahun 1915. Di Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbong tahun lebih kurang dalam sekitar 1920-an. Tapi dua pahlawan Kedah, Cik Herman, dua pahlawan Kedah ini, Tunku Kudin dan Tengku Muhammad Saad tidak disebut. Dan mungkin ramai lagi lah selain daripada Tunku Kudin dan Tengku Muhammad Saad ni. Dan mungkin nanti Cik Herman boleh huraikan lah kenapa jadi sedemikian rupa. Dan kalau kita nak buat perbandingan secara kasar lah, perang musuh bisik ni dalam apa yang kita baca, yang kita lihat, berlangsung lebih kurang dalam 22 tahun. Tetapi kalau kita kaji sedalam mungkin ni, orang Kedah ni sebelum tahun 1821 pun mereka dah berperang dah. Dah terlibat dalam peperangan disebabkan oleh, ialah kalau kita lihat salah silah Kesultanan Kedah itu sangat panjang, sangat panjang kalau kita compare dengan negeri yang lain. Kita bermula tahun 1136, kalau ikut sejarah 1136 Sultan Muzaffar Shah, sehinggalah ke sekarang tahun 2022 Sultan Salihuddin, bermakna kita ada 29 sultan selama lebih kurang dalam 880 tahun. Itu kita tak kira lagi 6 sultan ataupun 6 raja sebelum Sultan Muzaffar Shah. Kan? Merom Mahawangsa, Merom Mahapudisat, Seri Mahawangsa, Seri Maha Indra Wangsa, kemudian Raja Besiung tu Mahaperitadiriya, Raja Ong Mahapudisat, kemudianlah barulah para Ong Mahawangsa yang memeluk Islam dengan Sultan Muzaffar Shah. Jadi kalau kita ikutkan, lebih kurang ada 35 pemerintah di negeri Kedah. Memang tak ada di negeri yang lain. Perbandingan yang kedua, kalau kita refer kepada perang musuh bisik, sedang hadirin sekalian, pahlawan Kedah ini berlawan dengan dua musuh serentak. Kita lawan Siam di darat, kita juga lawan British di darat, di laut.
kadang-kadang Encik Herman saya terfikir jugalah ya, kalaulah British ni tak bantu Siam ketika Angkatan Perang Tunku Muhammad Saad tu, silap-silap kita dah boleh tawan Bangkok. Dan sudah tentulah pemetaan geografi di Malaysia ini pun turut berubah. Kan? Dan jadi sebenarnya saya nak kata yang pahlawan kita ni hebat. Itu je motif saya bercakap tu, untuk katakan yang pahlawan dari Kedah ini hebat. Kan? Setanding jugalah dengan pahlawan-pahlawan dari negeri-negeri yang lain. Tetapi tidak didendangkan dalam arus mainstream pendidikan sejarah di Malaysia. Baik, itu saya nak buka gelanggang lah ya, Cik Herman. Kita ke soalan yang pertama. Jadi untuk soalan pertama saya ni, Cik Herman, saya mulakan dengan Tunku Kudin dan Tunku Muhammad Saad. Dua ikon pahlawan yang penuh epik di Kedah. Jadi bersempena dengan sambutan kemerdekaan kita tahun ini, apakah nilai-nilai yang boleh kita jadikan sebagai satu sumber patriotisme melalui perjuangan Tunku Kudin, Tunku Muhammad Saad, terutamanya di dalam seri Perang Musuh Bisik, untuk kita jadikan sebagai pedoman buat generasi sekarang ni. Saya persilakan Cik Herman. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha, yang berbahagia, Profesor Madya, PS Dr. Asmadi Muhammad Ghazali sebagai moderator dan orang yang bertanggungjawab lah untuk menjemput saya pada petang ni lah. Okey, Alhamdulillah, ini merupakan siri bicara saya yang pertama bersama dengan UiTM setelah hampir 6 tahun saya buat pendidikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga UiTM, Timbalan Desa, Rektor dan DC yang memberi kebenaran lah pada saya untuk live bersama dengan UiTM Mabuk, khususnya Perpustakaan di Tanah Bahaya UiTM Mabuk. Saya ucapkan terima kasih atas jemputan lah. Okey. Bukan Malaysia. Okey. Untuk menjawab soalan tu, nilai patriotisme yang boleh kita tengok dalam Ketapang Musuh Bisik ni dia luas dan berbeza dengan watak-watak pahlawan yang Prof Asmadi sebut lah. Kerana perang ni adalah satu perang yang bukan saja melibatkan sekelompok kumpulan, tetapi dia melibatkan seluruh rakyat negeri Kedah dan kemudiannya dia merebak ke seluruh alam Melayu. Jadi inilah satu-satunya perang yang menyatukan semua orang Melayu daripada setiap peringkat latar belakang dan daripada setiap hierarki lah. Mana kata tak ada perang yang boleh menyatukan Melayu ataupun perang yang menyatukan Melayu, hanya inilah satu-satunya perang di kawasan yang paling utara yang menyatukan seluruh orang Melayu. Jadi walaupun ada banyak kajian yang menyebut tentang perpecahan orang Melayu, kerakusan pembesar, kesilapan pentadbiran oleh sultan-sultan Melayu, tetapi akhirnya semua ini ditolak ke tepi dan kita bersatu. Tok nenek kita ni berpakat dan bersatu mempertahankan negeri Kedah daripada jatuh ke tangan Siam. Jadi nilai patriotisme yang boleh kita tengok ialah orang tua-tua kata macam lidi lah. Kalau sebilah dia patah, kalau secekak dia liat. Jadi kalau kita tak bersatu padu, maka senanglah kita ditumbangkan. Kalau kita bergaduh dengan perkara-perkara yang kecil yang tak memberi manfaat secara umum, maka rosaklah kita dan akhirnya kita dijajah oleh bangsa lain. Jadi inilah peristiwa yang berlaku ke atas Kedah, walaupun ada risikan yang menyebut banyak perpecahan, tetapi tanpa putus asa, selama 22 tahun berperang, akhirnya Kedah berjaya kembali menjadi sebuah
yang merdeka dan bebas tanpa ada pengaruh daripada kuasa asing. Okey, untuk kita tengok pula kepada watak Tengku Muhammad Saad dan Tengku Kudin. Tengku Kudin dan Tengku Muhammad Saad. Ini satu figure yang jarang disebut dalam mainstream sejarah. Sejarah yang berlalu setiap masa ni melupakan watak-watak ini. Sebenarnya ada lebih kurang 147 nama yang saya jumpa daripada pelbagai rekod. 147 nama yang dicatatkan oleh British utamanya. Dan 147 orang ni adalah orang yang boleh kita anggap sebagai tuk-tuk panglima yang fak-fak lah. Dan mereka ni orang putih kata wanted lah. Kalau kita cowboy kan dia ada gambar bubuh wanted tu. Jadi 147 orang ni dikendaki oleh British kerana menyeru orang-orang lain untuk bersama-sama berperang lah. Tapi peranan yang besar dimulakan oleh Syekh Samad Salim Bani apabila beliau bangun menyeru kepada suruhan jihad. Dan suruhan jihad ini didengar oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Maka datanglah semua orang Melayu, tak kira negeri, tak kira sempadan, dengan penuh. Cara susahnya dulu bukan ada kereta, bukan ada jalan raya. Tetapi mereka datang dengan satu tujuan untuk mempertahankan agama Islam, mempertahankan orang Kedah dan sekaligus mempertahankan seluruh tanah Melayu. Ini termasuklah pahlawan-pahlawan daripada Sumatera, daripada Pulau Jawa, daripada Filipina, daripada Borneo juga pun datang. Ada banyak catatan yang menyebut tentang hal inilah. Termasuklah juga daripada Patani, daripada Singgora dan sebagainya. Watak Tengku Kudin dan Muhammad Saad ni, Tengku Muhammad Saad ni, saya rasa pelik lah. Dan saya pun tanya, adakah sebab kita tidak menentang Siam secara langsung seperti mana pahlawan-pahlawan Melayu yang lain? Bukanlah saya nak menidakkan atau menafikan sumbangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan daripada negeri lain. Tetapi macam saya kata pada awal-awal tadi, inilah satu-satunya perang yang melibatkan seluruh orang Melayu, seluruh rakyat jelata. Macam di Dr. Asmadi sebut tadi, Prof sebut tadi, kalau di Pasir Salak hanya satu kumpulan pembesar, di Pahang satu kumpulan pembesar. Tapi inilah perang Kedah Siam ni ataupun perang musuh bisik ni adalah satu perang yang menyatukan semua orang. Kalau kita cerita sejarah epik ni, di barat kita ada cerita Thermopylae, kita ada cerita Leonidas, kita ada cerita Asoka, kita ada cerita Mulan yang berjaya menyatukan orang Cina, India dan sebagainya. Tapi di tanah Melayu, inilah perangnya, inilah sejarahnya yang sejarahnya cuba ditutup oleh tangan raib sama ada daripada peringkat masyarakat hinggalah sampai ke atas lah. Saya pun tak pasti mungkin nak menjaga hati kaum lain. Tetapi sejarah adalah sejarah yang patut kita belajar dan kita pegang bahawa benda tu dah berlaku, dah lepas. Kita tak boleh nak patah balik. Kita hanya boleh mengingati dan mengambil pelajaran serta iktibar. Sebab tu saya suka melawat arus. Macam kata Prof tadi kan, saya memang jenis suka lawat arus. Sebab tanpa kita menentang arus, kita tak akan jumpa emas. Bagi saya lah, ini pendapat saya lah. Kalau kita ikut flow, mungkin kita ikut saja tanpa kita sedar bahawa ada benda yang kita tertinggal di belakang. Jadi kalau kita lawan arus ni, mungkinlah barang-barang yang tertinggal tu kita boleh kutip balik dan kita cantumkan semula untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas lah. Ini yang berlaku lah. Tapi untuk makluman juga, Alhamdulillah, dalam tempoh beberapa tahun ni sudah ada di Jalan Kuala Kedah tu ada Jalan Tengku Muhammad Saad, Jalan Tengku Kudin dan Jalan Syekh Samad Salim Bani dan sebagainya lah. Jadi sudah ada gerakan ataupun percubaan yang dibuat untuk mengangkat. Cuma dia tidak pergi ke peringkat nasional. Itulah yang sedang berlaku dan selama lebih kurang 6 tahun ni saya keluar macam-macam lah. Keluar video, cakap live, ceramah di masjid dan sebagainya nak memperkenalkan ataupun nak mengenang kembali sumbangan dan jasa untuk nenek kita yang pergi berjuang. Dan sebelum saya lupa lah, inilah satu-satunya perang. Macam saya sebut tadi, dipanggil perang jihad. Kalau di Patani disebut perang musuh berbisik.
dan mereka kenal perang musuh berbisik ni adalah perang jihad. Begitu juga kalau di Kedah pun kita sebut juga sebagai perang musuh bisik, dan inilah perang yang boleh dikatakan perang syahid lah, di mana Diponegoro di Pulau Jawa yang menyeru kepada kebangkitan orang Jawa dan menyeru kepada mereka untuk mempertahankan akidah dan iman. Itulah juga yang berlaku di Kedah. Tetapi tidak ada kajian daripada pandangan sudut agama lah, orang-orang di bidang pengajian Islam tidak mengkaji secara mendalam. Inilah yang berlaku lebih kurang. Itu saja, wallah alam. Ya, terima kasih Herman. Okey, untuk soalan pertama dan jawapan tadi itu, saya dapat simpulkan di antara nilai patriotisme yang pertama sekali Cik Herman sebut tadi, dalam apa jua perkara pun, nombor satu, bersatu padu. Okey, bersatu padu. Yang kedua, tanpa putus asa. Okey, sifat putus asa ni kena ada lah, especially untuk generasi muda kita, para mahasiswa, jangan berputus asa. Dan dari aspek kesatuan, kan? Kesatuan seperti yang Cik Herman beritahu tadi itu, orang Melayu ni kalau kita ganggu, maka semuanya akan turun. Waktu tu lah, kan? Jadi pada waktu sekarang ni saya tak banyak kata apalah, kan? Dulu kalau seorang kena tweet, akan ramai-ramai turun atas simbol kesatuan. Dan tadi itu bila Cik Herman sebut pelbagai filem tadi itu, saya teringat satu filem waktu saya kecil dulu. Apa nama ni, sebab saya ingat apa? Sebab kalau Siam ni, kalau nak lawan seseorang musuh tu, kalau ikut tradisinya pancung kepala, maka kepala itu akan dibawa lah, kan? Macam contoh cerita Kedah ni, dibawa ke Raja Ligo lah, kan? Mereka nak tengok kepala tu. Filem Braveheart, William Wallace, pahlawan Scotland. Yang tu pun sama juga macam epic cerita kita. Kepala kena potong, badan kena potong, satu letak kat sini, satu letak kat wilayah ni. Itu pun juga kalau kita lihat filem Braveheart tu, waktu tu memang top lah, kan? Cuba kita bayangkan kalau cerita yang Tengku Kudin, Tengku Mat Sa'id ni diadaptasikan macam filem tu tadi tu, saya rasa hebat lah, ya. Baik, itu soalan pertama tadi tu di antara patriotisme yang boleh kita lihat. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua, Cik Herman. Soalan kedua ni saya bukan apa Cik Mana, sebab sekarang ni kita lihat ramai generasi muda-muda ni, saya dapat ni daripada social media jugalah, ya. Statement ni lah, ya, bukan daripada bahan bacaan dalam bentuk yang publication ni. Ramai di antara ataupun di kalangan remaja sekarang ni, mereka ni dah tak mau sambung untuk belajar ke IPT. Sebab apa? Sebab ramai yang dah nak menjadi YouTuber, ramai yang nak menjadi TikToker, ramai yang bercita-cita untuk menjadi influencer. Sekarang itulah, sebab itulah dia kata kalau mengaji pun sampai diploma ke, degree ke apa ke, esok keluar kerja pun gaji pun tak tahu mana. Jadi itu di antara pandangan ataupun tanggapan remaja sekarang ni. Dan apabila kita lihat dalam keadaan masa kini, sekarang ni kita anggap sebagai kita berada dalam apa namanya, era IR 4.0, okey, Industrial Revolution 4.0. Kalau sebut 4.0 ni, apa yang kita lihat ni daripada big data, elemen artificial intelligence, Internet of Things, apa lagi blockchain dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita lihat perkembangan teknologi itu pun harus kita ikut. Tapi soalan saya, Cik Man, apakah signifikan generasi muda ni, terutamanya mahasiswa lah, untuk belajar sejarah atau cakna tentang sejarah dalam era yang sekarang ini? Maksudnya, bagaimana peranan IR 4.0 itu dapat bantu mereka sendiri, bantu secara individual, ataupun dapat bantu di segi pendidikan sejarah itu, yang mungkin kita boleh lihat daripada aspek negatif dan juga daripada aspek positif. Minta Cik Man huraikan sikit. Okey. Ini satu soalan yang bagi saya menarik dan jaranglah dibincangkan. Sebenarnya saya pun tunggu soalan ni. Sebab dulu masa saya belajar buat degree sejarah, saya buat PJJ ya. Saya sambung mengaji masa saya umur 30.
Dulu masa muda-muda saya teringin nak masuk universiti, tapi akibat kekangan kewangan keluarga, maka saya berhenti sat lah. Tahan sat impian saya tu untuk melanjutkan pelajaran. Sebab bagi saya, universiti ni adalah kemuncak kepada selama yang kita duduk mengaji di sekolah rendah, sekolah menengah, masuk SPTM. Jadi universiti ni adalah kemuncak kepada kehidupan saya lah. Dan saya rasa semua orang macam tu, lapis generasi saya lah. Kemudiannya bila saya belajar dalam bidang sejarah, ada satu orang pernah kata lah, kawan. Dia kata mengaji sejarah ni tak boleh kaya, dia kata. Bukan boleh buat apa pun. Mengaji sejarah ni hanya untuk mengenang kisah-kisah lama, lepas tu duduk sedih teriak seorang-seorang. Dia kata kat saya lagu tu. Jadi saya rasa tercabar. Kemudiannya dengan sebab saya bekerja ni sebagai seorang jawab awam, jadi banyak benda yang saya tengok lah dalam khususnya dalam teknologi yang sedang berkembang dan diaplikasikan oleh jabatan saya lah. Maka terdetik dekat hati saya, kalaulah saya tak mengaji di sampai universiti, jadi ilmu yang saya ada tu setakat sekolah menengah, saya takkan faham macam mana perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, metodologi, falsafah dan macam mana manusia-manusia berbincang tentang satu-satu topik. Ada orang kata, oh tak mengaji tinggi pun boleh kaya. Ya, sungguh boleh kaya. Tetapi sejauh mana kekayaan kita tu boleh membantu kita dalam membawa masyarakat ni ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita nak mengaji. Ini juga disebut oleh Prof. Dr. Abu Bakar. Ada pencin dah dia pun. Mahasiswa menggugat. Dalam bukunya, Mahasiswa Menggugat, satu buku yang seorang mahasiswa ni wajib baca lah. Nak menjadi orang kata rebellion dalam semasa kita mengaji ni, nak jadi seorang rebel, nak mempertahankan institusi pendidikan. Buku tu salah satu buku yang wajib dibaca lah. Kata Prof. Abu Bakar dalam Mahasiswa Menggugat, dia kata tujuan kita mengaji ke universiti adalah untuk kita membantu masyarakat. Maknanya kita sebagai orang kampung, kita mengaji tinggi, kemudiannya kita balik ke kampung kita dan ilmu yang kita ada tu tujuannya adalah mengubah orang kampung kita. Itu tujuan kita mengaji. Jadi macam mana kalau kita tak ada ilmu, kita nak ubah masyarakat? Ubah masyarakat ni bergantung kepada bidang pengajian masing-masing. Okay, kalau kata saya di bidang sejarah, apa saya boleh buat? Saya boleh kaji pasal kampung saya. Kemudiannya saya akan mungkin saya akan buat satu signboard ke, saya menjadikan kawasan kampung saya itu sebagai satu kampung pelancongan sejarah sebagai contohnya. Ataupun saya duduk dalam bidang IR4. Bidang IR4 ni luas lah, teknologi, grafik, video, apa semua tu lah. Jadi saya boleh memvisualkan sejarah kampung saya tu dengan teknologi yang ada. Boleh buat dalam bentuk animasi. Kalau kita pandai lagi boleh buat CGI dan sebagainya lah. Sekarang ni pun kita tengok banyak orang buat video-video 3D. Tapi mereka ni belajar di mana? Katanya belajar di YouTube dan sebagainya. Tetapi sejauh mana mereka itu diiktiraf oleh masyarakat. Yang ni yang penting. Kurang-kurangnya kita kena ada degree. Baru tak pandai leceh kat kita. Macam saya ni, saya baru ada degree. Dulu saya rasa macam kecil lah. Walaupun saya baca buku banyak, berhati, baca rekod dan sebagainya. Tetapi satu sudut tu orang memandang rendah sikit lah kepada kita lah. Walaupun kita kaya, tetapi orang menilai kita daripada segi percakapan. Dan percakapan tu datang daripada ilmu. Ini yang saya belajar lah, pengalaman hidup saya. Dan teknologi yang ada hari ini sepatutnya dimanfaatkan dengan sebaiknya. Sebagai contohnya, dulu kalau orang nak buat kajian sejarah, profesor dulu-dululah yang nak sambung PhD, nak tamatkan PhD dalam bidang sejarah, mereka kena fly, kena terbang pergi ke London, kena terbang pergi ke Belanda untuk dapat tambahan. Tapi dengan perkembangan teknologi, semua hujung jari. Dulu kita tak boleh nak tengok rekod-rekod yang ada di London. Sekarang kita boleh baca. Macam saya walaupun duduk buat kajian sejarah, tapi saya boleh akses bahan-bahan tu. Tapi siapa orang yang buat teknologi tersebut? Ini orang putih lah. So kita ni yang dalam arus
IR4 ni apa yang kita nak buat, apa yang sepatutnya kita buat dengan apa yang kita mengaji ni, macam mana kita nak kembangkan teknologi tersebut lah, dan boleh dimanfaatkan oleh semua orang Melayu ataupun negara kita sendiri. Seterusnya, dalam bidang animasi, ramai orang kata animasi ini nak kena. Sepanjang saya duk mengkaji sejarah dan sebagainya, dan saya pun ada 2-3 penulis skrip, pengarah filem. Sejak cerita Mak Kilau ni keluar di panggung wayang, ramai duk hubungi saya lah. Mereka nak buat filem sejarah. Tapi masalah dia, konten sejarah tu mereka tak ada. Ini saya cerita bidang saya lah, sejarah. Sebab saya orang sejarah. Jadi, tapi konten tu mereka tak ada. Bila mereka tak ada, kepada siapa mereka nak rujuk? Jadi contoh kalau contoh perang Musim Bisik, saya nak kata saya pandai tak, tapi saya tahu apa yang berlaku sebab saya mengkaji bukan setakat di Malaysia, tapi saya dah pergi ke Thailand, saya dah pergi ke Burma, saya dah pergi ke Indonesia. Membentangkan macam saja lah. Jadi ilmu yang kita ada tu sangat penting untuk bawa imej kita, diri kita dan sejauh mana ilmu tu boleh membantu itu terserah kepada para pelajar. Jangan kata mengaji setakat diploma dah cukup, boleh kaya dan sebagainya. Tak tentu pun. Dalam dunia berniaga pun sama. Perniagaan bukan satu benda yang senang. Kalau kita tak ada ilmu yang cukup lah. Dan saya sendiri pun bawa ada tim yang masing-masing ada ngaji bidang marketing, ngaji bidang sales. Kalau kita nak apply kerja pun, kita kena ada kualifikasi yang tertentu lah. Kalau kita duduk main YouTube ke apa semua tu, benda tu semua nasib. Kena banyak buat konten lah. Tapi masalah dia, konten-konten duk ada lah ni semua tak memberi manfaat kepada masyarakat. Akhirnya generasi yang seterusnya ni rosak. Kerana kesilapan kita lah. Itu saja. Okey, terima kasih Herman. Maksudnya IR 4.0 itu boleh kita gabungkan dengan sejarah kalau kita gunakan dia dengan cara yang betul. Tadi bila Herman sembang tadi pasal bidang tu, saya nampak kalaulah pelbagai bidang, contohnya marketing digabung dengan bidang multimedia, gabung pula dalam bidang ICT, gabung pula dalam bidang art and design, arah ke bidang sejarah, saya rasa dia punya garapan dia tu sangat jalinan ataupun kita panggil sebagai multi-field lah, insya-Allah. Jadi sebenarnya IR 4.0 ini ataupun dalam era ICT dan IT ini sepatutnya kita gunakanlah ya untuk kita aplikasikan dalam bidang sejarah supaya sejarah itu dapat kita kembangkan lagi, dapat dimanfaatkan lagi sehingga boleh memahamkan, mencaknakan masyarakat. Itu saya rasa yang nak diberitahu oleh Cik Herman. Baik Cik Herman. Okey, soalan yang ketiga ni, soalan ni dia bukan agak panas lah. Kita tidak mau tunding lah mencarikan orang. Cuma saya nak lihat dari segi macam ni lah. 2 tahun lepas sebelum PKP dulu, saya pernah melawat lah satu istana. Kalau Cik Herman tahu istana Tunku Pudin di Taman Tabung Haji tu. Tapi Tunku Pudin tu bukan Tunku Pudin yang hadap perang ni. Tunku Pudin yang mungkin sedang hadirin sekalian, ini Tunku Pudin yang Tunku Zainuddin Raja Muda tu. Bila lihat istana tu Cik Herman, saya rasa macam Allah rasa sedih. Dengan tong sampah di depan betul-betul istana tu, dengan keadaan istana yang kita tengok macam tak dipelihara dan tak dipelihara. Jadi saya bukan nak menyalahkan mana-mana pihak. Ini apa yang saya nampak. Kemudian macam tu juga saya melawat satu kubur tak silap saya di Bukit Pinang. Sultan Atawah kot yang dimakamkan selain daripada makam itu pun saya lihat dengan kawasan hutan tepi sungai, ada pokok buluh kat situ, dengan saya duk mencari tengah mencari mana kubur dia tu. Bila dengan rumput tinggi, bila kita kes jumpalah batu nisan. Cuma dikabarkan ada 9 batu nisan. 9 ni lah 9 kubur, cuma yang saya nampak itu dalam 4 pasang saja. Dan yang berukiran Aceh lah kan. Jadi saya sekali lagi saya sedih Cik Herman melihat
pusara tu kan, makam Sultan Attawah, dikatakan Sultan Attawah lah. Okey, itu gambaran yang saya lihat. Soalan saya ni sebenarnya Syed Mat, untuk kita lihat apakah di antara yang sepatutnya kita ambil semualah, pihak kerajaan, pihak NGO, termasuk persatuan ke, kelab ke, mahupun individu, ya, bagaimana nak memastikan sejarah negeri Kedah ini dapat kita sebarkan luas, dapat kita sebarkan secara luas, bukan untuk generasi sekarang ni, tapi untuk generasi yang masa akan datang ni. Jadi maksud saya tu, apa yang mereka boleh buat? Tadi saya jawab dulu, contohnya pemeliharaan kepada monumen-monumen sejarah. Sebab kadang-kadang Cik Man, bila saya tengok istana macam tempat-tempat lain kan, orang pergi tengok istana tu, mereka kaji pasal dibuat daripada apa, susun bina ataupun design dia macam mana, kan? Nampak ke arah maklumat yang diperlukan ke arah macam tu, tapi tak ditekankan maklumat tentang pensejarahan. Siapa yang buat bangunan tu, istana tu ke ataupun apa kan. Jadi itu yang di antara yang saya rasakan isu-isu ni perlu kita lihatlah kembali kan. Jadi soalan saya tadi, apa yang patutnya kalau Cik Man jadi menteri besar lah apa yang Cik Herman nak buat kalau dia beri kuasa, apakah langkah-langkah dalam aspek nak sebarkan sejarah ni supaya semua orang faham tentang sejarah ni. Dipersilakan Cik Man. Okey. Berat agak soalan ni bila take saya jadi MD ni. Okey, ini pun satu persoalan yang besar. Sebab pertama sekali macam saya sebut tadi lah, macam doktor sebut tadi, macam mana nak guna manfaatkan ayat 4. Dan kalau kita tengok dalam disiplin pengajian di Malaysia, kita masih lagi satu student dengan satu disiplin ilmu. Kita tak menggalakkan student untuk multidisiplin. Maknanya kita tak benarkan dia untuk jadi ada dua PhD sebagai contohnya, satu bidang sejarah, satu bidang art and design sebagai contohnya. Jadi benda ni menyebabkan gap dia ada gap lah. Dan kita terpaksa berkumpul, punya ramai orang untuk mendapatkan satu cerita yang panjang. Jadi contohnya macam doktor sebut tadi, Istana Tunku Udin. Sebelum saya pergi ke UUM, saya ada apply dekat satu universiti lah. Saya degree sejarah, sebenarnya saya nak pergi kepada town planning. Bila ditanya pasal apa nak buat town planning, kan, hang budak sejarah, hang buat sejarah, hang jangan buat town planning. Saya kata alasan dia pasal town planning kita ada heritage, kita ada warisan. Sebab tak semestinya town planning ni kita hanya tumpu nak bangunkan bandar. Macam mana pula dengan bandar-bandar warisan yang lama-lama macam Al-Ustaz 270 tahun lebih. Kota Kuala Kedah 1427 disebut dalam catatan sejarah. Usia dia dah dekat 700 tahun. Jadi kalau saya gabungkan kedua ilmu ni, agak-agak berjaya tak kajian tu dibawa dalam dua jenis ilmu. Sebab saya gabungkan dua ilmu tu tadi, sejarah dan town planning. Jadi saya tahu macam mana nak bina kota warisan dan macam mana nak preserve, nak pelihara dan pelihara kawasan Kuala Kedah, kota Kuala Kedah, Tunku Udin, Istana Tunku Udin ataupun di mana-mana tempat saja. Jadi bagi saya sudah sepatutnya di peringkat nasional, khususnya di semua-semua universiti, haruslah menggalakkan multidisiplin ni lah. Maknanya dua pengajian serentak ni patut dimulakan lah. Sebab negara luar ni dah start dah. Macam saya pergi ke Universitas Gajah Mada, di sana mereka sangat menggalakkan para pelajar untuk buat dua mata pelajaran dalam satu masalah. Sepulang pada student lah. Kalau kata dia boleh bawa dua sekali, dia bawa. Tapi kalau dia tak boleh, mungkin dia dah habis PhD, dia sambung pula dalam bidang lain. Tak ada masalah. Tapi kita ni jadi masalah. Kita jadi masalah, kita tak boleh terima satu orang yang tak ada kelayakan. Contohnya, macam orang yang dalam bidang ICT bercakap tentang sejarah. Kalau saya pun saya marah pasal dia tak faham metod sejarah. Dia kena ambil degree sejarah, dia faham metod, dia faham falsafah, cara persejarahan, baru dia boleh cakap. Barulah kita nampak pula bidang ICT tu tadi. Macam saya tadi ni,
saya kena, pasal saya nak buat master dalam tahun planning, jadi saya kena belajar daripada awal. Tapi tak apalah sebab saya minat. Saya dulu tak ada peluang nak mengaji jauh. Jadi bila ada peluang ni saya nak mengaji sungguh-sungguh lah. Jadi pada saya yang inilah yang patut kita fikirkan. Balik pada cerita di Universitas Gajah Mada tu, masa pembentangan dia panggil apa? Dia sebelum nak design proposal tu, dia pakai kolokvium. CP kolokvium tu, jadi ada satu student ni dia buat kajian pasal panggung wayang menjadi pusat sosial masyarakat di Jogja. Dia jadi satu kalau kita sebut pusat budaya lah. Jadi panggung wayang tu dia kaji. Dan dia siap kaji sejarah. Bila panggung wayang ni wujud, berapa orang main tiket, berapa banyak jual filem apa yang mendapat sambutan, apa aktiviti yang berlaku di kawasan panggung wayang tu. Tapi semua ni juga berbalik kepada cara-cara kita merekod bahan-bahan yang kita ada. Benda ni orang Melayu fail, gagal dalam preserve, dalam memelihara rekod-rekod yang ada. Yang kita simpan ni CJ lah, CJ kita mengaji kan, sebab kita nak pakai benda tu untuk pelajar. Tapi buku teks sebagai contohnya, buku teks masa kita sekolah dulu, kita tahu buang dulu tu. Padahal itulah sejarah. Sebab buku teks ni duk berubah setiap masa. Lagi surat-surat lama. Walaupun surat-surat tu tak berkait dengan kita. Surat mak kita ke, tok wan kita ke, ataupun gambar. Gambar mak kita kat mana-mana. Ni saya terkal sikit lah, ada satu kes. Pemandu Tengku Abdul Rahman. Dia accident lah. Dia bawa Tengku Abdul Rahman, dia accident. Ada kemalangan. Kemudiannya, lepas dia habis, dia cedera lah. Dia tak boleh bekerja. Dan akhirnya, anak dia nak tuntut insurans. Nak tuntut daripada kerajaan Malaysia membayar pampasan kepada ayah dia lah sebab kemalangan. Jadi hanya kerajaan Akbar ditemui. Kerajaan Akbar menyebut Tengku Abdul Rahman kemalangan dengan ini apa bersama dengan pemandunya. Dan kerajaan Akbar itu menjadi bukti yang sangat kuat sebab dia rekod dan akhirnya pemandu Tengku Abdul Rahman tidak dapat pampasan. Ini cerita betul. Cerita betul yang disertakan kepada saya lah. Ini pentingnya rekod. Gambar pun penting. Satu kes yang saya ingat lah di Pulau Pinang lah. KMB bukan berebut tanah. KMB kata itu tanah LLN, Lembaga Elektrik Negara, kata itu tanah dia. Kemudiannya ada satu orang nak beli tanah tu, berlakulah pertikaian antara dua pihak. Kemudian dia buat announcement untuk cari gambar ataupun apa-apa saja bukti yang boleh mengesahkan bahawa tanah tu adalah tanah LLN. Jadi nak jadi cerita lama dah ni, tahun 80-an. Nak jadi cerita, satu orang ni, dia duduk atas motor, belakang dia bangunan LLN, ada tulis cok LLN. Jadi gambar tu jadi bukti dan LLN menang. Tiga TMB lah, TMB berjaya dapatkan tanah tu lah, ni cerita lama juga lah. Jadi pentingnya rekod. Ni masalah orang Melayu sebab kita tak ada rekod. Sebab bila kita tak ada rekod, maka kita tak boleh nak cerita macam mana bentuk Istana Tunku Kudim. Yang paling dekat lah, yang dah hampir nak roboh ni, Istana Sepa Chandra. Yang tu pun dia tak ada blueprint. Macam mana bangunan tu dibuat, plan lantainya tak ada. Tak ada siapa yang tahu. Jadi macam mana kita nak preserve ikut spek UNESCO sebagai contohnya. Kita nak pada spek antarabangsa ataupun spek warisan, kita tak ada blueprint tu. Ini yang jadi masalah yang sangat besar lah. Jadi pada saya perkara inilah yang perlu kita atasi terlebih dahulu. Barulah kita boleh pergi kepada peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat kerajaan, NGO dan sebagainya. Yang paling mustahak ialah kita kena mendidik masyarakat. Cerita mendidik masyarakat ni pun satu benda yang duk jadi masalah sampai lah.
kita tak tahu macam mana nak didik masyarakat dengan cara apa. Adakah patutnya kita buat pendidikan sendiri, kita masukkan satu syllabus benda ni dalam hal untuk memelihara warisan budaya dan sejarah Malaysia, kita kena masuk dalam satu syllabus atau tidak. Contohlah adakah kita kena pergi melalui NGO bercakap. Bercakap ni lama dah. Macam-macam NGO bercakap tentang ni, meluahkan rasa marah dan sebagainya. Dan akhirnya baru bila pergi kepada peringkat kerajaan, tidak ada tindakan. Bagi saya lah, saya sebagai seorang pejabat awam, kita ada masanya kita tak ada kapasiti ataupun keupayaan untuk mengurus tadbir satu kawasan. Sebab kita pejabat awam ni sebagai contohnya satu jabatan kita ada 30 orang. Tapi kita nak kena jaga satu negeri Kedah. Sakit kepala. Kan? Sakit kepala. Dan satu negeri Kedah tu, kalau satu tempat, kita kena berjumpa dengan orang kampung, orang politik, orang NGO dan sebagainya. Lain kali bincang tak selesai. Sebab mentaliti masyarakat kita, generasi lama, generasi mak ayah kita, mereka diberi ikan. Nak apa, habang komplain kerajaan buat. Baru benda tu jadi. Kalau tak buat, pakai tinggal tu lah. Rasa benda tu tak penting. Macam kes 2 tahun lepas di Lembah Bujang. Lalang ni, 3 kaki. Tenggelam. Siapa pun tak buat tak tahu. Pasal benda tu tak ada keuntungan. Jadi, saya sebagai seorang aktivis sejarah juga, saya melihat perkara ni masa saya melawat di Burma, di Angkor Wat dan di Jogja lah. Jadi dia di Jogja sebagai contohnya, mereka buat satu komuniti yang mendapat manfaat daripada pelancongan yang dibuat oleh kerajaan. Maknanya kerajaan serah kawasan contohnya, kita ambil contoh Kota Gula Kedah. Kawasan ni dijaga oleh kerajaan, tetapi untuk pembangunan pelancongan, warisan dan sebagainya diserahkan kepada masyarakat. Maknanya kalau nak bisnes, pandai-pandai lah. Dan lama-lama, bila masyarakat melihat kawasan itu menjadi satu produk pelancongan, mereka sendiri akan rasa nilai untuk jaga. Mereka rasa kena bersih kawasan kita. Dia pendek kata, kalau benda tu tak mendapat keuntungan, masyarakat ni dia akan buat tak tahu lah. Ini yang saya tengok lah sepanjang saya duduk jalan. Jadi lagi satu, kalau kita tengok, bukanlah saya kena sebut jugalah benda ni. Kalau kita tengok kaum lain, mereka sangat memelihara warisan dan kita tahu mereka dapat bantuan daripada kerajaan. Tapi sebenarnya sikap mereka untuk memelihara warisan tu, dan mereka keluar duit mereka dulu dan sebagainya, menyebabkan orang kata kerajaan ni dia jadi malu Allah. Sebab dia tengok kesungguhan kita. Orang Melayu ni bab-bab warisan ni dia tak bersungguh. Dia tunggu macam saya kata kena bagi ikan baru buat. Tak ada ikan tak mau. Jadi dia kena buat doktor kena buat satu round table lah, kena bincang benda ni. Kalau kita cakap cara live ni mesti banyak orang tak faham situasi yang berlaku lah. Itu sajalah doktor. Okey, terima kasih Encik Arman. Sedikit sebanyak dapatlah sikit pandangan betapa banyak lagi benda-benda yang kita nak kena buat. Itu saja. Okay. Banyak benda lagi. Baik. Seterusnya Encik Arman, ini saya suka ambil benda-benda yang hak terkini kan. Alhamdulillah lah tahun ni sambutan kemerdekaan tahun ini dia agak rare sikit lah. Tahun ni kita ada satu filem Mat Kilau kan. Jadi bila kita lihat daripada sambutan, kehangatan filem Mat Kilau ni sebagai salah satu biopik movie ni, rupanya ramai yang suka kan. Saya pun tak percaya mula kan, tapi bila tengok dia punya trend itu, ramai yang suka tengok cerita Mat Kilau ni kan. Dan yalah, kalau kita kaji betul-betul dalam filem tu banyaklah di antara subliminal message, benda-benda yang nak disampaikan yang perlu kita fikirlah kan. Dan baru-baru ni pula yang di Pertuan Negeri Melaka dia nak buat collaboration lah kan, dengan Samsul Yusof nak buat satu
satu filem yang boleh angkatkan kisah sejarah Melaka ni. Jadi nampaklah trend sekarang ni dah kat arah macam tu lah ya. Macam biasalah Cik Man, pendapat. Okey, saya orang yang daripada bidang sejarah lah ya. Perkara ni sudah dijangkakan. Ini bukan teori konspirasi ya. Tetapi kebangkitan sejarah itu sudah dijangkakan apabila jatuhnya sistem politik. Jadi orang Melayu ni dia memerlukan satu perkara yang boleh dia paut dan dia pegang. Jadi alhamdulillah lah pandangan itu diubah kepada pandangan sejarah dan hari ini kita melihat kepada satu kebangkitan yang dalam bentuk yang baru. Bukan lagi bersifat politik tetapi lebih bersifat kebangsaan, bangsa, agama, bangsa dan tanah air lah. Jadi kemunculan filem epik memang menjadi satu benda yang orang kata didahagakan oleh masyarakat Melayu lah. Hampir 10 tahun kot saya duduk main Facebook, saya duduk baca komen macam-macam lah. Banyak orang mengharapkan ada satu filem epik. Tetapi alhamdulillah expectation, sebab saya selalu duduk baca komen, orang Malaysia ni dia minta expectation dia filem, kalau buat filem epik kena macam Avengers. Dia punya CGI kena tinggi, dia punya prop kena power kan. Tapi kemunculan filem Mat Kilau ni walaupun tanpa prop yang hebat, ada sisi CGI tetapi berjaya menarik penonton lah. Sebab salah satu faktornya kita melihat kepada pola perubahan masyarakat. Dulunya siapa nak pakai tanjak? Lah ni orang dah start pakai tanjak, orang pakai baju Melayu, berani keluar pakai tanjak di halayak ramai. Jadi bunga-bunga kepada menyeru penyatuan ataupun menyeru kepada kebangkitan semangat Melayu itu sudah ada. Jadi orang yang pandai meramal masa depan, prediksi meramal masa depan dan tahu mengambil peluang, maka keluarlah filem ni sebagai satu platform yang terus orang kata apa, memberi semangat yang berkobar-kobar kepada semua orang Melayu. Jadi banyak lagi lah filem-filem yang akan muncul. Saya pun sejak keluar filem Mat Kilau ni pun duk kawan dengan penulis skrip apa semualah, penulis skrip, pengarah filem. Mulalah duk bertawan dengan mereka dan saya dengar banyak filem-filem epik yang akan keluar lah. Dan insya-Allah kot dalam masa 10 tahun ni kita akan menyaksikan banyaklah filem-filem bercorak sejarah yang mengangkat martabat sejarah Melayu lah. Itu je. Okey, maksudnya Cik Herman ini merupakan satu perkembangan yang baik lah. Ya. Okey. Baik. Sebelum tu Cik Herman ada satu soalan daripada sidang pendengar. Soalan dari Nur Azlina ni, macam mana nak buat sejarah ni sentiasa menarik selain di bulan Merdeka sahaja? Okey, sejarah ni kalau ikut dia memang bersifat kaku, keras dan dingin. Dia tak ada perasaan. Sebab kami mengaji sejarah, kita tak berpihak kepada sesiapa. Sejarah tak boleh diromantis. Sejarah bukan sastra yang boleh diimajinasi. Sejarah berdasarkan kepada fakta, kepada rekod dan pembuktian. Tapi macam mana kita nak menggarapkan sejarah itu dalam bentuk yang lebih santai, ini terpulang pula kepada orang yang kreatif lah. Sebab tu saya kata tadi, kalau student ni dia macam saya mengaji sejarah, tapi saya belajar graphic design ataupun saya belajar cara nak buat video, saya boleh downgrade benda tu. Maknanya saya boleh mudahkan sejarah tu. Kalau kita tengok banyak dekat TikTok ni, ada banyak video yang pendek-pendek yang menyebut tentang sejarah. Tetapi dia belum sampai lagi kepada menarik minat orang untuk mendengar sejarah. Sebab bagi kita kebanyakan orang, sejarah ni bila masuk kelas dia tidur.
dia dah jadi satu dogma. Dia dah jadi satu benda yang dogma dan stigma lah. Bila mengaji dengan sejarah nak tidur nak mengantuk. Bagi saya sejarah ni dia lebih kurang macam kita mengaji agama. Tok guru kena baca kitab. Kitab tu kena baca hari-hari. Hari-hari kena ulang. Hari-hari kena ulang. Pasal manusia ni kena sentiasa diingatkan. Dan perlu kita faham bahawa sejarah ni, ilmu sejarah tu adalah ilmu yang memberi peringatan kepada manusia pada masa kini. Dan dia perlu dikomunikasikan lah. Tapi kita nak cakap hari pun penat juga. Jadi macam mana kita nak, bagi saya lah, salah satu caranya ialah kena banyak konten lah. Nak buat konten ni pun susah naknya doktor. Macam kami duk nak buat TikTok ni, nak kena baca. Contoh lah, contoh. Saya sebut sikit dengan izin doktor noh. Macam ni. Ni buku Datuk Bahman. Untuk buat konten buku ni, untuk buat konten dalam bentuk visual kepada TikTok dan sebagainya, kena ada 2 orang untuk baca buku ni, dia faham, baru dia boleh jumpa isi. Jadi konten yang saya kata tu tadi tu macam cerita yang pengarah filem apa semua duk kontak saya tu lah. Konten tu tak ada. Tapi orang macam kami, bila kami baca, kami tak reti nak visual pula. Jadi bila kami tak reti visual, ilmu tu dia tak sampai kepada soalan, dia takkan sampailah kepada jawapan soalan yang dikemukakan oleh Puan Azlina tu tadi. Macam mana dia kena jadi satu disiplin ilmu yang baru pula. Macam mana kita nak tarik orang untuk minat sejarah dengan menggabungkan teknologi yang lain. Kena buat fakulti lain ni siapa ni? Itu. Fakulti pemikiran sejarah. Okey. Jadi pada saya nak menarik orang tu dia betul lah. Jadi memang mungkin saya boleh sambung sikitlah. Jadi saranan kerajaan sebelum ni kalau saya ingat Kementerian Pendidikan Malaysia yang mewajibkan sejarah ni merupakan salah satu subjek yang lulus bermula tahun 2013. Itu pun merupakan satu solution jugalah walaupun tak sepenuhnya, tapi sebagai satu starter lah kepada caknan ataupun kepada pentingnya kepentingan sejarah ni. Baik. Soalan seterusnya ini pun sekali lagi Encik Herman yang terkini ni Ni baru ni Encik Herman buat konsert Billie Eilish ni. Kan? Saya apa tak takut Encik Herman peminat kan? Tak lah. Beribu remaja kita, kan? Beribu remaja kita ni yang nak pergi tengok lah konsert tersebut, dan tak apalah, cuma ceritanya dibuat dalam bulan kemerdekaan kita lah. Jadi saya melihat saya bersusah nak kata jugalah kalau Cik Herman boleh kongsi dengan saya, itulah keadaan anak muda kita sekarang. Cuba kita bayangkan kita buat satu cerita pasal sejarah, program sejarah. Agak-agak nak sampai macam tu lah Cik Herman. Rasa mungkin tak kot no. Bagi saya mungkin tak lah. Tapi itu yang saya katakan tadi, macam mana sebenarnya fenomena ni kalau Cik Herman nak ulas benda ni salah siapa benda ni? Apa faktor yang sebenarnya macam ni? Walaupun kita rasa banyak kita susah nak tune balik. Tapi agak-agaknya itulah orang kata apa, orang kata cara kehidupan remaja masa sekarang ni. Jadi mungkin Cik Herman nak ulas sikit pasal ni, isu tersebut. Dia bukan isu lah. Dia bukan isu, tapi pandangan kita lah. Okey. Saya pun tak tahu siapa macam ni tu. Saya pun tak tahu. Bukan zaman kita lah doktor ini zaman mereka lah, zaman adik-adik, anak-anak pada hari ni lah. Jadi pada saya ini isu sosial, hiburan dan manusia ni kita tak boleh nak pisah. Dan masalah ni dia setiap zaman
Kalau ada baca Dewan Sastra, Dewan Budaya, Dewan Masyarakat, perkara ni dibincangkan sejak tahun 60-an. Bila kemunculan Port Liri, wah anak-anak muda pergi ke Port Liri. Lepas tu zaman Agogo, semua pergi Agogo. Lepas tu zaman rock, semua pergi kat rock. Jadi isu hiburan dan sosial ni memang akan menjadi topik sepanjang masa lah yang akan dibincangkan oleh para pendidik dan orang yang memahami keadaan situasi inilah. Cuma pada pandangan saya lah bidang sejarah ni dia tak dimarketkan dengan betul. Kalau hiburan ni dia keluar TV, iklan tu sentiasa keluar YouTube, keluar macam-macam media menggunakan mempromosikan hiburan tu lah. Tapi untuk bidang pendidikan ni dia kurang, khususnya dalam bidang sejarah lah. Macam agama ni, pasal agama tu kita berpegang kepada agama, jadi kita tak payah market. Pasal bila keluar video, contohnya Ustaz Azaidus keluar video klip pendek, orang akan share, orang akan kongsi, ataupun Wadi Anwar orang akan kongsi, pasal benda tu adalah agama yang dipegang oleh kita sebagai orang yang beragama. Tapi sejarah ni dia bukan satu benda yang kita beriman dengan dia. Bahasa mudah dia tu lah, ataupun bahasa kasar dia. Bukan kita beriman macam orang pergi dengar lagu ni, maknanya dia mengamati dan dia berpegang kepada penyanyi tadi itulah. Jadi pada saya bidang sejarah ni ataupun pendidikan sejarah ni dia tidak dikomersialkan di tempat yang betul. Walaupun kita dah tengok ada animasi, ada percubaan animasi, ada sekarang kita dah tengok ada filem, tetapi dia masih belum lagi mencapai satu standard yang kita harapkan lah. Tetapi usaha tu perlu diteruskan tanpa jemu lah, sampailah orang boleh terima. Macam saya duk keluar video, saya cakap tentang Pramuka Isik lah, video pendek 5 minit saya bercerita tentang apa itu Pramuka Isik. Yang tu saya kena keluarkan sedikit belanja untuk bercakap pasal benda tu. Saya kena keluar dalam 1,000 lebih juga. Kita pakai Facebook ad lah. Jadi kita kena korbankan duit kita lah demi nak menyebarkan ilmu tersebut. Sebab kita tak ada macam orang share macam agama tadi, orang ambil tweet kita, orang potong, betul orang cakap. Lama-lama dia akan PPT. Kita nak faham rakyat Malaysia ada 32 juta, 18 juta orang Melayu. Dan dalam 18 juta ni hanya 10% saja. Kita baca lah 1.8 yang menjadi pengikut kepada Ustaz Azaidus, Wadi Anwar dan sebagainya. Tetapi 10% ni tak ada dalam bidang sejarah. 10% ni juga tak ada dalam bidang-bidang yang lain. Jadi dia tak ada, orang kata kalau dalam bidang pendidikan ni yang melibatkan semua ilmu, kita hanya duduk dalam kelompok kita, dalam kepompong kita, dalam tempurung kita saja. Kita tak ada, contohnya bersama saya selebriti rekod management, Prof. Madya Dr. T.S. Asmadi. Ni disebut sebagai selebriti. Tapi lah ni dah ada trend selebriti agama. Tapi selebriti dalam bidang pendidikan tu tak ada. Yang ni yang kita kena pecah pula. Ni pun kena pecah pula. Yang asal kena buat round table lagi ni. Kena nak mengkhususkan macam mana kita nak up benda tu. Jadi bagi saya perkara yang paling mustahak bukan saja melibatkan pendidikan, tetapi semua orang yang berkait dalam bidang sejarah, warisan dan budaya ialah marketkan benda. Dia kena sentiasa kena market lah, kena promosi. Dalam budaya mungkin tarian dah menjadi satu trend. Kita ambil contoh macam mana tarian Zapin dekat Johor. Semua orang tahu pasal tarian Zapin pasal selalu keluar TV, selalu keluar radio, selalu ada dalam persembahan, selalu ada dalam lirik dan sebagainya. Jadi benda tu dah menjadi kebiasaan dan orang semua kenal. Tapi kalau sejarah ni, siapa orang dia yang kita nak tuju? Yang inilah, kalau bidang yang lain pun sama lah. So
Persoalan dia bukan dalam bidang sejarah saja, tetapi dalam semua bidang ilmu yang ada di negeri tu. Macam mana kita nak pecahkan ruyung tu dan hasilnya boleh dimakan oleh orang lain. Ini yang berbalik kepada cerita mahasiswa menggugat kita. Okay. Kurang itulah jawapan saya. Okey, Chairman. Itulah macam saya cakap tadi, dulu tok nenek kita ni minta depa ni fikir ni nak perang. Macam mana nak buat strategi. Kan? Waktu tu mana ada hiburan ya. Jadi pemikiran depa minta depa ni cara macam mana nak menjaga maruah orang Melayu kita ni. Tapi pada zaman kita sekarang ni, anak-anak muda kita ni dari segi minda juga. Tapi minda macam mana nak cernakan unsur-unsur hiburan tu. Kan? Jadi itulah dia, saya rasakan itu merupakan satu cabaran juga ya. Cabaran bagaimana minda kita ni yang nak terdedah dengan benda-benda yang baik ke dan nak terdedah dengan benda-benda yang tak baik ke, dan bagaimana kita nak filterkan ya, itu merupakan salah cabaran lah Malaysia pada masa sekarang ni. Baik. Kita pun dah hampir sejam sejam lebih sikit lah Chairman. Jadi ini soalan terakhir lah ya. Soalan terakhir ni kita buka open sikit lah ya. Selama pembabitan Cik Herman sebagai aktivis sejarah ni, apakah hala tuju ataupun rasa pengharapan Cik Herman ni dalam perjuangan, memperjuangkan sejarah tanah air khususnya di Kedah ni, apakah harapan Cik Herman lah kan sekarang dan ke masa hadapan ni dalam aspek yang lebih luas ya. Okey, saya selama ni saya duk kaji faham sikit lah dan bukan kata faham sikit saja, tetapi melihat kepada konteks sejarah Kedah yang panjang, saya berharaplah supaya di Kedah ni kita ada satu pusat sejarah. Kita ada fakulti sejarah, dah di UM dah start buat, tetapi dia masih baru lah. Tapi saya mengharapkan ada pusat sejarah lah. Pusat sejarah ni maksud saya kita gunakan kelebihan yang Kedah ada. Kedah ada bangunan-bangunan lama yang tak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebagai contohnya, kita ada Balai Besar di Al-Fatah. Kita ada Masjid Zahir. Ini antara bangunan ataupun monumen yang lama. Balai Besar ni bukan kata zaman sekarang ataupun zaman Sultan Mahmud, tapi dah wujud. Zaman Sultan Muhammad Jiwa. Dah hampir 400 tahun. Jadi kenapa kita tak manfaatkan Balai Besar ni menjadi satu pusat kebudayaan, sejarah dan warisan di Kedah. Saya ambil contoh pengalaman saya pergi Jogja, di Keraton Jogja. Sebelah keraton tu dibuka, keraton ni istana, di sebelah keraton tu dibuka tempat untuk orang buat tarian Jawa. Ada masanya juga, masa tarian Jawa tu dibuat tarian gemelan dan sebagainya lah. Jadi dia dah jadi satu community center yang tidak bercampur dengan unsur luar. Kita Balai Besar ni besar dah. Kita ada tapak dataran tu. Kenapa kita tak gunakan dataran tu sebagai pusat budaya? Ini satu harapan dan cabaran lah yang saya duk tengok sekarang ni. Memang saya duk lah. Dan di keraton tu tadi ni juga bukan saja aktiviti tarian, tetapi juga berkongsi sejarah. Maknanya orang-orang yang duduk di situ pakai pakaian lama, pakaian Jawa yang dulu-dulu. Mereka ni boleh kata, mungkin mereka bekerja di situ, saya pun tak tahu lah. Tetapi di Jogja tu, setiap hari Rabu tu dia dah jadi satu trend. Orang-orang kampung di situ dia akan pakai busana mereka lah. Pakai ikat Jawa tu. Tapi lewat dalam keraton tu lah. Tapi bukan kata di Kedah, tetapi di tempat-tempat lain kita tak ada budaya macam tu. Jadi harapan saya, kalau boleh lah
saya nak supaya, ini satu contoh supaya balai besar, istana balai besar tu digunakan dengan sebaiknya dan dijadi satu center ataupun satu pusat mempromosikan sejarah warisan dan budaya tu. Lepas tu baru kita pilih pergi ke tempat-tempat lain. Lagi mana punca utama ataupun tempat yang besar ni tidak dimanfaatkan, kita tak boleh keluar ke tempat lain. Itu harapan saya. Dan harapan kedua saya ialah saya nak bina tugu peringatan 140 nama ni di Kuala Kedah. Ni saya duk cakap cara lah ni duk cari orang kata apa, duk cari bajet lah supaya nama ni dipahat. Kalau negeri lain mungkin mereka dah buat, tetapi di Kedah ni belum ada usaha untuk memperingati semua ni lah mereka-mereka yang syahid ni. Inilah dua harapan saya dan saya sedang berusaha ke arah tersebut lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, mungkin dengan kerjasama daripada pihak UiTM dan mana-mana universiti ataupun badan kerajaan, saya rasa benda ni boleh dilaksanakan. Tapi dia kena bermula dengan kita sendiri dululah. Itu sajalah Dr. Okey, terima kasih Cik Arman. Baik, Cik Arman, kita dah di hujung di akhir webinar. Jadi sebelum kita nak akhirkan webinar ni, saya nak bagi sekali lagi untuk Cik Herman untuk ni lah sekiranya ada sebarang promosi ke apa ke dan juga sebarang pengumuman lah. Ingat kata 31 hari bulan ni ada satu program hebat ni ya. Jadi saya bagi platform ni lah Cik Herman untuk wawarkan lah. Dipersilakan. Okey, terima kasih banyak Dr. Okey, alhamdulillah InsyaAllah pada 31 hari bulan Ogos 2022 akan diadakan sambutan kemerdekaan yang bertemakan Perang Mitsubishi. Program ini akan berlangsung di Muzium Kota Kuala Kedah daripada jam 9 pagi hingga 12.30 tengah hari, di mana kita ada banyak acara. Dan acara kemuncaknya adalah pantomim ataupun pantomen ataupun kita sebut sebagai lakonan semula serangan Kota Kuala Kedah pada 16 November 1821 oleh Siam lah Kota Kuala Kedah. Dan pantomim ni akan dilakonkan oleh pelakon-pelakon Gran. Filem Gran tu mereka yang akan terlibat dalam aktiviti ni lah. Selain itu kita ada persembahan silat dan tomoy daripada dunia seni silat Melayu Malaysia dan Persatuan Tomoy Raja Lebah Pendang. Program ni ditajarlah oleh YB Parlimen Kuala Kedah iaitu YB Dr. Azman dan mendapat kerjasama daripada Muzium Kota Kuala Kedah. Program ni sebenarnya dianjurkan oleh Persatuan Penyelidikan dan Pembudayaan Sejarah Kedah Pulau Pinang dan Perlis untuk aktiviti yang akan berlaku sekali seumur hidup ni lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh sambung ke depan. Cuma buat masa ni selain daripada aktiviti tersebut, kita ada jual buku, kita jual panji perang Mitsubishi iaitu Harimau Menerkam tu. Kemudian kita jual t-shirt 200 tahun Utara memperingati tagline dia. Kita nak cuba angkat tagline ni sebab Utara memperingati ni sebab semua negara utara termasuklah rakan, sahabat, adik-beradik kita yang berada di pantai ni turut sama berjuang dalam peperangan ni lah. Jadi program 31 hari bulan ni adalah program kepada festival Kota Kuala Kedah yang akan berlangsung insyaAllah pada bulan 10 nanti. Itu festival yang sangat besar lah yang turut memberi fokus kepada kereta Perang Mitsubishi. Jadi siapa kata bidang sejarah ni tak boleh maju ke depan, cara kita bawa sejarah tu lah yang akan menentukan nasib sejarah tu, sama ada ia jatuh atau sama ada dia naik ataupun terbenam dalam tanah selama-lamanya. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak Ustaz atas
ruang yang diberikan. Sebelum tu saya lupa, ni buku saya lah. Ni buku saya. Puan Kedah Siam. Tajuk asal dia adalah Gajah Putih di Bumi Geroda. Ini atas permintaan ramai. Mereka tak faham siapa pun Gajah Putih di Bumi Geroda. Sebab saya suka analogi kan. Jadi Gajah Putih ni saya gambarkan sebagai Siam. Geroda ni adalah burung Garuda lah. Ada pula orang fikir siapa Kedah tak pakai Garuda pun. Kedah tak pakai ulang. Sebenarnya tanpa Garuda yang menyerang sampai Raja Meru Mawangsa, kemungkinan Kedah tak ada raja. Itu kena faham secara halus penulisan Syed Meru Mawangsa. Itu ada lagi satu buku lah, iaitu Pengampungan Kedah yang turut menceritakan tentang Perang Mesir Bukit. Ini 2 buku ni lah. So nanti Mai insyaAllah bahan-bahan tersebut boleh belilah di program. Dan kita jangkakan kehadiran selama 2,000 orang yang akan hadir ke program tersebut lah. InsyaAllah. So itu saja. Terima kasih banyak atas peluang yang diberikan. Terima kasih Encik Herman. InsyaAllah kita doakan agar program 31 hari bulan ni akan berjalan dengan lancar dan mungkin menjadi program tahunan lah ya. Berbulan tahun ni mungkin tahunan program ni akan langsung lah ya. Sebab bukan apa Encik Herman, dia ini kehadiran kita ke program itu juga sebagai menunjukkan rasa patriotisme kita lah ya. Jadi kepada sedang pendengar sekalian, kalau ada masa bolehlah ya. Kena berbusana ke Encik Herman? Ingat kata kena pakai busana. Ke macam mana? Ya. Cara boleh-bolehnya berbusana lah. Berbusana, janganlah pakai selagi. Kita nak bangkitkan semangat bangsa ni, kita kena mula berbusana. Pakai baju Melayu pun tak apa. Kalau habis-habis sangat pakai baju Melayu, sampai songkok. Kita bila majlis ada tema ni, kita kena faham lah konsep yang kita buat tu. Jadi saya menyerulah kepada yang nak mai, hormatilah majlis. Okey, baik. Jadi begitulah sedang hadirin sekalian, sembang santai kita lah ya. InsyaAllah di hari-hari yang lain nanti, insyaAllah kita akan, kalau Cik Man sudi lagi lah untuk kita kupas lagi lah ya. Orang kata tajuk dengan lebih tuntas lagi lah ya. Sebenarnya hari ini ni bersempena dengan sambutan Bulan Kemerdekaan Anjuran Perpustakaan Sultan Badishah. Jadi saya mahu mewakili warga Perpustakaan Sultan Badishah Iwak Tanjung. Kita ingin merakamkan ribuan terima kasih lah di atas kesudian Encik Herman untuk berkongsi pandangan, menceritakan sebuah sedikit tadi, dan kita harap menjadi sumber inspirasi lah ya. Dan ada di antara netizen kita yang join hari ini di kalangan pelajar sekolah, Encik Herman. Pelajar sekolah pun ada juga yang join ni. Jadi kita harapkan adik-adik kita ni supaya nanti ni lebih ramai lah untuk menjadi seorang pakar sejarah ataupun pejuang-pejuang sejarah di masa hadapan. Jadi terima kasih Encik Herman. Dan akhir kata, kita orang Melayu ni nak tutup pun kita bagi pantun lah sikit lah. Pantun saya ni sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, pahlawan Melayu merentas dunia, berjiwa teguh, penuh amanah, takkan Melayu hilang di dunia selagi berpegang Al-Quran dan Al-Sunnah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.